Pada tahun 1922 hingga 1991, Soviet Union atau USSR adalah negara terbesar di dunia yang mempunyai jumlah keluasan lebih daripada 22 juta kilometer persegi, iaitu hampir 1/6 daripada keluasan tanah di bumi. Pada tahun-tahun akhir kewujudan Soviet Union ini terdiri daripada 15 negara republik dengan Moskow sebagai ibu negara. Populasinya adalah seramai lebih daripada 290 juta orang yang terdiri daripada lebih 100 bangsa berlainan. Pada 25 Disember 1991, bendera Soviet dikibarkan buat kali terakhir di Kremlin, Moskow. Jadi, video kali ini kami akan membawa anda melihat bagaimana detik kejatuhan Soviet Union selamanya. Teruskan menonton. Permulaan evolusi Soviet Union. Dalam Revolusi Rusia tahun 1917, Bolshevik telah menggulingkan kerajaan autokrasi dan kuku besi Rusia Tsar dan menubuhkan 4 republik sosialis. Pada tahun 1922, Rusia telah menyertai gabungan ini dengan rasmi dan menubuhkan Republik Sosialis Soviet Union (USSR). Pemerintah pertama yang dilantik ialah dari puak revolusi Marxis, iaitu Vladimir Lenin. Beliau membawa ideologi komunis Marxism untuk digunakan di Soviet Union. Tujuan ideologi ini adalah untuk mengubah negara kapitalis kepada pemerintahan di bawah satu parti sosialis komunis dan memerintah secara diktator. Gabungan Soviet Union ini sebenarnya diasaskan untuk membawa pemahaman demokrasi sebenar untuk rakyat, akan tetapi masih juga bersifat menindas seperti Rusia Tsar sebelumnya. Ini kerana Soviet Union ini diperintah oleh sebuah parti politik sahaja, iaitu Parti Komunis yang mementingkan ketaatan setiap individu kepada kerajaan. Selepas tahun 1924, diktator Joseph Stalin telah mengambil alih dan berkuasa. Kerajaan dikuasai beliau mempunyai sepenuh kuasa dalam sektor ekonomi, menentukan pergerakan industri dan juga mengarahkan bidang pertanian. Semua aspek politik dan sosial masyarakat juga dikawal ketat. Rakyat yang tidak bersetuju dengan pemerintah ditangkap dan dihantar ke kem tahanan atau dibunuh. Selepas kematian Stalin pada tahun 1953, pemerintah Soviet mengecam cara pemerintahan kejam Stalin ini, akan tetapi masih mengamalkan cara penguasaan komunis. Faktor-faktor menyebabkan kejatuhan Soviet Union. Polisi baru oleh pemerintahan Mikhail Gorbachev. Pada Mac 1985, pemerintah Parti Komunis terkenal bernama Mikhail Gorbachev dilantik sebagai pemerintah USSR. Beliau tidak dapat menukar cara pemerintahan kerajaan Soviet yang sangat kuat pengaruhnya dengan cara komunis. Ekonomi dilihat sangat susah berkembang dan beliau telah mengasaskan 2 polisi baru dipanggil Glasnost untuk politik dan Perestroika untuk ekonomi. Ianya untuk membantu rakyat lebih produktif dan berkembang maju. Polisi pertama Glasnost ialah keterbukaan politik untuk rakyat. Ini telah menghapuskan penindasan yang diamalkan Stalin sebelum ini dan memberi lebih kebebasan kepada rakyat. Banduan politik dibebaskan dan media cetak dapat menulis mengenai kerajaan. Dan buat pertama kalinya, parti politik selain komunis dapat bertanding dalam pilihan raya. Faktor ekonomi. Ekonomi Soviet adalah yang kedua terbesar di dunia pada tahun 1990. Namun, terdapat banyak masalah kekurangan bahan keperluan harian. Ini kerana pasaran gelap dalam ekonomi Soviet yang meliputi lebih 10% keluaran dalam negara kasar KDNK. Ianya menyebabkan ekonomi tidak mengalir dengan baik. Pada pandangan pemimpin baru ketika itu, Gorbachev, cara terbaik memulihkan ekonomi adalah dengan melonggarkan sekatan oleh kerajaan sebelum ini. Beliau percaya bahawa penswastaan dapat meningkatkan inovasi. Oleh itu, rakyat, individu dan koperasi dapat memiliki perniagaan buat pertama kalinya sejak tahun 1920-an. Pekerja juga diberikan hak untuk melakukan mogok untuk mendapatkan gaji dan syarat pekerjaan yang lebih baik. Gorbachev juga menggalakkan pelaburan dari luar untuk melabur ke syarikat-syarikat Soviet. Akan tetapi, pandangan yang difikirkan baik oleh Gorbachev ini menimbulkan masalah lain. Peningkatan gaji pekerja memerlukan lebih banyak duit dicetak dan ia menghasilkan inflasi. Terdapat juga salah urus dalam polisi fiskal yang menyebabkan negara Soviet mudah diserang oleh faktor luaran, ditambah dengan penurunan mendadak harga minyak yang menjerumuskan ekonomi Soviet ke ambang kejatuhan. Harga minyak jatuh merudum daripada $120 setung pada tahun 1980 kepada hanya $24 setung pada Mac 1986. Harga minyak kemudian naik pada zaman penjajahan Kuwait oleh Iraq pada tahun 1990. Akan tetapi tidak dapat menyelamatkan Soviet yang sudah diambang kejatuhan. Pada ucapan terakhir oleh Gorbachev sebelum pembubaran Soviet, beliau menyimpulkan bahawa sistem pemerintahan lama tumbang dan sistem perubahan yang baru tiada masa yang cukup untuk berfungsi. Bekalan asas juga disekat, tidak mencukupi dan rakyat perlu beratur untuk mendapatkannya. Akhirnya, rakyat menjadi hilang harapan kepada cara baru pemerintahan Gorbachev. Faktor ketenteraan.
Memang diketahui bahawa bajet ketenteraan Soviet semakin meningkat sejak awal 1970-an, akan tetapi tidak dapat diketahui jumlah sebenar oleh pihak barat. Pihak luar menganggarkan Soviet membelanjakan antara 10 hingga 20% daripada keluaran negara kasar untuk ketenteraan. Dari pihak dalaman Soviet Union sendiri juga, mereka tidak mengeluarkan angka yang tepat kerana bajet ketenteraan ini meliputi pelbagai kementerian yang mempunyai konflik sesama mereka. Apa yang dapat dirumuskan dalam bajet ketenteraan ini adalah sangat berlawanan dengan keadaan ekonomi yang merudum. Walaupun ekonomi tidak berkembang, namun perbelanjaan untuk ketenteraan adalah sangat banyak. Perbelanjaan untuk teknologi dan keusahawanan yang sepatutnya dapat membantu pemerintahan Gorbachev untuk mengembangkan pasaran ekonomi digunakan untuk kepentingan industri pertahanan. Perang Afghanistan 1979 hingga 1989. Selain pengurusan bajet yang banyak untuk pertahanan ketenteraan, Soviet juga terlibat dalam perang di Afghanistan. Ini adalah faktor ketenteraan terbesar yang menyumbang kepada pembubaran USSR. Sebelum tahun 1945 dan tercetusnya Perang Dingin, tentera Soviet adalah sangat hebat dan digeruni. Semasa Perang Dunia Kedua berlaku, Amerika Syarikat dan Soviet Union bersama-sama berperang melawan tentera Axis iaitu Jerman, Jepun dan Itali. Namun hubungan Amerika Syarikat dan Soviet dikatakan semakin tegang kerana pihak Amerika tidak bersetuju dengan pemerintahan komunis, terutamanya semasa Rusia di bawah pemerintahan diktator kejam Joseph Stalin. Di dalam perang Afghanistan, Afghanistan sendiri adalah sebuah negara yang amat sukar diperintah dan ditakluki. Banyak empayar yang cuba untuk menawan negara ini, namun tidak berjaya sehinggakan Afghanistan digelar sebagai Graveyard of Empires. Jutaan tentera Soviet telah menyertai perang Afghanistan yang berlangsung selama 10 tahun ini dan sekitar 15,000 orang terkorban, manakala ribuan lagi tentera cedera. Berjuta rakyat Afghanistan terbunuh dan lebih daripada 4 juta orang menjadi pelarian. Kehebatan tentera Soviet yang sebelum ini berjaya mengalahkan Hitler dan tentera musuh dalam Perang Dingin akhirnya tewas dengan tentera Mujahidin. Kebebasan media Soviet yang sebelum ini disekat telah dapat melaporkan berita-berita di Afghanistan setelah pemimpin Gorbachev membuat polisi Glasnost yang memberi ruang pihak media untuk menulis dan menceritakan mengenai perang yang berlangsung. Faktor sosial. Pada 31 Januari 1990, restoran terkenal barat McDonald's telah membuka restoran pertamanya di Moskow dan mendapat sambutan. Ini menandakan bermulanya era kegemilangan kapitalis barat di Soviet. Sebenarnya, keadaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan pada tahun-tahun akhir kegemilangan Soviet Union. Polisi Glasnost yang diperkenalkan dilihat sebagai konsep, pengalaman dan idea baru yang ingin diterokai oleh rakyat Soviet. Tambahan pula, penduduk Soviet sudah bosan dengan korupsi yang berleluasa dalam kerajaan Soviet. Misi Gorbachev apabila memperkenalkan kedua-dua polisi ini adalah untuk menukar semangat rakyat Soviet dan seterusnya merapatkan jurang antara rejim Soviet dan rakyatnya, namun tidak berjaya. Cabaran besar pada ketika ini adalah bukan hanya ekonomi, tetapi dalam sistem politik. Akhirnya, ketegangan antara konsep baru yang dibawa untuk rakyat dan keadaan kerajaan Soviet yang sudah dilihat tidak mempunyai kredibiliti yang baik ini sudah tidak dapat dibendung lagi dan menghancurkan Soviet Union. Faktor nuklear. Sepanjang Perang Dingin berlaku antara Soviet Union dan Amerika Syarikat, kedua-dua belah pihak hampir berada di ambang kemusnahan jika salah satu pihak menggunakan senjata nuklear. Akan tetapi, kemusnahan Soviet Union adalah disebabkan oleh insiden kemalangan loji nuklear awam, Chernobyl. Pemerintahan Gorbachev hanya berusia lebih setahun apabila pada April 1986, reaktor nuklear di Chernobyl meletup. Letupan yang sangat besar ini mengeluarkan 400 kali ganda jumlah radioaktif daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Akan tetapi, pemerintahan komunis di bawah Gorbachev telah menyembunyikan keadaan yang sebenar. Pihak media barat telah mengeluarkan laporan mengenai kadar radioaktif yang membahayakan disebarkan angin dan diambil mudah sebagai gosip. Gorbachev hanya membuat kenyataan rasmi selepas 18 hari kejadian pada 14 Mei 1986 dan menyatakan kejadian Chernobyl adalah tidak disengajakan. Lama-kelamaan, semakin banyak kesan fizikal dapat dilihat kepada penduduk yang tinggal di zon tercemar dengan radiasi. Kepercayaan kepada sistem pemerintahan Soviet terus musnah. Oleh itu, peristiwa Chernobyl ini boleh dikatakan sebagai punca terbesar kemusnahan Soviet Union 5 tahun selepas itu. Kesimpulannya, kerajaan hebat Soviet Union telah runtuh disebabkan oleh perubahan radikal drastik yang dibawa oleh Presiden Soviet itu sendiri, Mikhail Gorbachev, selama 6 tahun pemerintahannya dan tidak dapat diterima dengan baik. Dengan semua ini, dapat dirumuskan bahawa pembubaran Soviet Union ini sebagai pengakhiran kepada perang dua ideologi yang besar. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.